Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tajuk pengaruh agama dalam peradaban. Sebelum tu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Pertama, Vimalin anak lelaki Morgan 10 DPM 21F1005. Muhammad Atif Fikri bin Muhammad Fabli 10 DPM 21F1016. Roshan Francis Patrick 10 DPM 21F1077. Amirul Ajmal bin Zamri 10 DPM 21F1083. Antara perkara yang akan dibincangkan ialah definisi agama dan agama-agama utama yang terdapat di Malaysia. Pengaruh agama Islam dari sudut pemerintahan, perundangan, interaksi sosial, sistem kepercayaan dalam sistem peradaban di Malaysia. 4 pengaruh yang bukan dari agama Islam yang terserap masuk dalam peradaban di Malaysia. Dan akhir sekali, 4 cara yang boleh dilakukan untuk membina keharmonian dalam masyarakat berbilang agama di Malaysia. Sekarang saya ingin memulakan perbentangan saya hari ini. Tajuk perbentangan saya ialah pengaruh agama dalam peradaban. Sekarang saya ingin menguraikan tentang definisi agama yang terdapat di Malaysia. Definisi agama. Agama merupakan sebuah institusi sosial yang menyumbang kepada perbentukan masyarakat. Contohnya, jika setiap orang di negara kita bersatu padu, ia dapat menyumbang kepada sosial dan juga membantu untuk pembangunan negara kita dari segi politik, ekonomi dan sosial. Ia juga dapat mengelakkan pergaduhan antara kaum. Ini menunjukkan bahawa agama merupakan sebuah institusi sosial yang menyumbang kepada negara dan juga masyarakat. Selain itu, hubungan antara manusia dapat membina semangat perpaduan ke antara satu sama lain dan juga boleh mengelakkan pelbagai implikasi. Perkara ini juga akan memberi kesan positif kepada pembangunan ekonomi negara kita. Seterusnya, saya ingin menguraikan tentang agama-agama utama yang terdapat di negara kita. Agama rasmi negara kita ialah agama Islam. Agama Islam amat mementingkan upacara wuduk dan mereka akan bersolat 5 kali sehari. Ini menunjukkan bahawa mereka amat mempercayai Tuhan mereka iaitu Allah yang Maha Esa. Mereka juga sangat berbakti kepada Tuhan mereka. Selain itu, agama Buddha. Agama Buddha amat mementingkan ajaran sila dan juga karma. Mereka juga mempercayai hukum ketidakkekalahan. Contohnya, agama Buddha tidak akan berputus asa jika mereka melakukan sesuatu perkara. Mereka akan melakukan perkara tersebut sampai berjaya menyelesaikannya. Seterusnya, agama Hindu. Agama api merupakan perkara yang suci kepada agama Hindu. Selain itu, agama Hindu juga mempercayai dewa-dewi seperti Dewa Siva, Dewa Vishnu dan juga Dewa Brahma. Selain daripada itu, agama Hindu juga mempercayai binatang-binatang seperti lembu, gajah dan juga kerbau kerana mereka mempercayai bahawa binatang-binatang tersebut dapat memberi kesucian kepada mereka. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan tentang pengaruh agama Islam dari beberapa aspek. Aspek pertama ialah dari segi pemerintahan. Kita boleh lihat agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi di Tanah Melayu. Oleh itu, wujudnya Jabatan Agama Islam dan juga Mahkamah Syariah. Oleh itu, Sultan dijadikan sebagai ketua negara di Tanah Melayu. Gambar pertama ialah Mahkamah Syariah
yang terletak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Gambar yang kedua pula ialah simbol bulan dan juga bintang yang terdapat di bendera Malaysia. Simbol bulan dan juga bintang ini menunjukkan bahawa Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Seterusnya, dari aspek perundangan, terdapat undang-undang bertulis yang lebih adil, iaitu tidak menyelbahi mana-mana pihak atasan ataupun golongan bawahan. Rakyat juga dilindungi dengan undang-undang saksama, tidak kira dari segi harta ataupun pangkat. Oleh itu, semua jenis kesalahan yang dilakukan dapat dibanteras. Dari aspek interaksi sosial pula, setelah datangnya pengaruh agama Islam, sistem kasta telah ditukarkan kepada sistem persamaan taraf. Sistem kasta ini secara khususnya terbahagi kepada 4 golongan, iaitu Brahmin, Kshatriya, Vaishya dan Sudra. Namun, secara umumnya, ia terbahagi kepada 2 golongan, iaitu golongan bangsawan daripada pemerintah dan golongan rakyat biasa yang menjadi hamba kepada golongan atasan dalam semua aspek. Setelah datangnya Islam, konsep ini tidak lagi relevan kerana Islam menegaskan bahawa semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Oleh kerana itu, menurut Islam, kedudukan dan taraf manusia diukur berdasarkan iman dan takwa, bukan pada darjat. Aspek yang terakhir sekali ialah sistem kepercayaan dalam sistem peradaban di Malaysia. Setelah datangnya agama Islam, kita boleh lihat sebahagian masyarakat Melayu telah meninggalkan perkara tahyul dan juga khurafat. Ia digantikan dengan akidah tauhid. Dan setelah datangnya Islam telah menghapuskan kepercayaan sinkretisme. Ini ialah antara contoh perkara khurafat yang diamalkan oleh masyarakat dulu. Pertama ialah memuja pantai, kedua pukau, ketiga puja kubur, keempat susuk dan akhir sekali ialah santau. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pengaruh yang bukan dari agama Islam yang telah terserap ke dalam masyarakat Malaysia kita. Saya akan menggunakan pengaruh dari etnik Cina dan pengaruh dari etnik India sebagai contoh untuk menerangkan pengaruh yang bukan dari agama Islam yang terserap masuk ke dalam masyarakat Malaysia. Untuk etnik Cina ialah dari segi bahasa dan makanan, manakala untuk etnik India ialah dari segi makanan dan adat perkahwinan. Pada pertengahan abad ke-19 dan awal ke-20, kemasukan China ke tanah Melayu telah berlaku secara beramai-ramai. Orang China berhijrah ke negeri-negeri Melayu di semenanjung menjelang awal abad ke-20. Impak daripada penghijrahan secara tidak langsung telah menyebarkan dan mengembangkan kebudayaan tradisional Cina di rantau ini. Dari segi bahasa, ini telah berlaku apabila orang Cina yang dibawa masuk ke tanah Melayu bekerja sebagai pelompong. Dalam hal ini, perhubungan antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina telah menyebabkan kosakata bahasa Cina meresap dalam bahasa Melayu. Kebanyakan kata pinjaman daripada bahasa Cina yang terdapat dalam bahasa Melayu mengekalkan bunyi dan makna asal dalam bahasa Cina. Jadual ini merupakan contoh bahasa Cina yang terserap masuk ke dalam masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, dari segi sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan, kuaci disebut kuaci. Dari segi pakaian dan barang dagangan, gincu disebut ginsu. Dari segi peralatan, pangking disebut pangking. Dari segi manusia dan budaya, angpau disebut angpau. Dari segi permainan, ceki disebut ciki. Dari segi kenderaan,
sampan disebut sampan. Dari segi makanan, makanan Cina turut merasap ke dalam budaya masyarakat Melayu. Jenis-jenis masakan yang mengandungi kicap soya, sos tiram, dan berbola ikan, ayam atau daging merupakan pengaruh dari budaya Cina yang kini menjadi sebahagian daripada makanan popular masyarakat Melayu. Imej-imej ini merupakan contoh makanan Cina yang kini dimakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Dari kiri ialah kek bulan, selepas itu ialah char kway teow, dan terakhirnya ialah dumpling. Sekarang saya ingin menerangkan tentang pengaruh India. Di Malaysia, kesan dan pengaruh tamadun India dapat dilihat dalam pelbagai aspek. Ianya mencakupi aspek politik, sosioekonomi, adat istiadat, dan corak budaya masyarakat. Tamadun India menekankan aspek cara hidup berkeluarga dan komuniti yang sinonim dengan nilai-nilai ketimuran. Nilai hidup masyarakat menjadi sebati dalam kehidupan seharian pengaruh daripada tamadun India. Namun demikian, selepas kemunculan agama Islam, norma dan nilai yang bercanggah dengan nilai Islam digantikan dengan nilai-nilai yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita mulakan dari segi makanan dahulu. Antara contoh makanan tradisional tamadun India ialah roti canai, paratha, dan puri. Makanan ini merupakan makanan kegemaran kaum India. Namun kini, makanan ini semakin digemari oleh sesiapa sahaja, tidak kira bangsa dan agama. Sebagai contoh, chapati dan thosai kini dimakan oleh sesiapa sahaja. Ini disebabkan chapati dan thosai merupakan makanan yang berkhasiat yang boleh mengurangkan penyakit kencing manis dan darah tinggi. Roti-roti tersebut boleh dimakan dengan dal, kari, dan sambal. Terdapat juga pelbagai jenis thosai seperti thosai telur, thosai cili, thosai bawang, dan sebagainya. Makanan ini sering dimakan sebagai sarapan pagi atau minum petang. Imej-imej ini merupakan contoh makanan India yang kini dimakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Dari kiri ialah roti canai, selepas itu ialah muruku, dan terakhirnya ialah idli. Sekarang saya ingin menerangkan tentang pengaruh India dari segi adat perkahwinan. Salah satu adat masyarakat India yang kekal sehingga kini di kalangan masyarakat Melayu adalah adat berinai. Kamus Dewan Bahasa mendefinisikan berinai sebagai memerahkan kuku dan jari dengan menggunakan inai. Inai merupakan sejenis tumbuhan yang daunnya mampu mewarnakan kuku dan jari kepada warna merah. Walaupun adat ini berasal dari negara India, ianya tetap diteruskan walaupun selepas kedatangan agama Islam. Seterusnya ialah adat melenggang perut. Adat melenggang perut diamalkan di kalangan keluarga diraja dan juga rakyat jelata apabila kandungan ibu genap 7 bulan. Upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk membuang garuh atau kecelakaan yang mungkin menimpa ibu yang bakal bersalin. Ini adalah kepercayaan animisme pada unsur gaib. Di samping itu, adat ini juga bertujuan membetulkan kedudukan bayi di dalam perut ibunya. Bahan-bahan yang digunakan dalam upacara ini ialah beras kunyit dan buah kelapa agar ibu dapat lahirkan anak dengan mudah dan selamat. Akhirnya ialah penggunaan tepat sirih. Penggunaan tepat sirih dikatakan berasal daripada pengaruh budaya India yang telah meresap masuk ke dalam adat perkahwinan Melayu. Masyarakat India menyatakan bahawa sirih bukan hanya untuk dimakan tetapi adalah sebagai bahan persembahan sewaktu sembahyang di kuil-kuil. Hal ini kerana beberapa daun sirih akan dihidangkan bersama sebelah kelapa yang telah dibelah dua beserta 2 biji pisang sebagai persembahan untuk dewa mereka. Namun kini sirih menjadi popular dalam kalangan masyarakat Melayu untuk dimakan dan menjadi simbol adat resam dan adat istiadat Melayu dalam urusan perkahwinan dan perubatan tradisional. Dalam sesebuah majlis perkahwinan, sirih pinang memainkan peranan penting bermula dari waktu merisik, peminangan, pertunangan, dan persandingan sebagai hantaran. Imej-imej ini ialah contoh adat perkahwinan dari pengaruh India. Dari kiri ialah adat penggunaan tepat sirih,
Seterusnya ialah adat melenggang perut dan akhirnya ialah adat berinat. Akan membentangkan cara yang boleh dilakukan untuk membina keharmonian dalam masyarakat yang berbelah agama. Cara yang pertama adalah mengajukan majlis rumah terbuka. Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum akan memberi komitmen yang tinggi. Mereka yang menghadiri diri dan berhubung dengan satu sama lain dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Tujuan mengajukan majlis rumah terbuka adalah mewujudkan nilai keakraban di dalam masyarakat yang pelbagai kaum. Yang kedua adalah pelbagai lapisan masyarakat yang hadir dapat berkomunikasi serta bertukar-tukar pendapat dan idea masing-masing. Contoh majlis rumah terbuka adalah pada hari perayaan, pada hari keluarga dan hari ibu. Cara yang kedua adalah melaksanakan sekolah wawasan. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan merupakan satu jalan komunikasi yang mudah untuk merealisasi hasrat ini dengan pengenalan satu sistem pendidikan yang sama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah mewujudkan kepada kaum yang secara tidak langsung. Selain itu, terdapat sekolah wawasan yang menempatkan 3 jenis sekolah, iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Melalui pelaksanaan sekolah wawasan ini, ia juga mencepatkan proses perpaduan antar agama. Sebagai contoh, aktiviti perkumpulan sekolah yang dijalankan secara teratur bersama murid dapat memperkasakan hubungan di peringkat antara sekolah. Cara ketiga adalah penerapan nilai-nilai budaya dan warisan dalam aktiviti harian. Negara kita terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India yang merupakan kaum utama di Malaysia. Dengan itu, rakyat boleh mengaplikasi dan berkongsi budaya kaum mereka itu sendiri dengan kaum yang lain dari aspek seperti pemakanan, pemakaian dan peradaban. Sebagai contoh yang boleh kita lihat di Malaysia adalah semakin ramai wanita bukan Melayu yang memakai baju tradisional orang Melayu. Antaranya adalah baju kurung yang dipakai ke majlis-majlis atau di kuliah universiti. Yang kedua adalah makanan India seperti roti canai dan thosai juga semakin diminati oleh kaum-kaum yang lain. Cara yang keempat adalah pelaksanaan program kenegaraan. Jika perkara ini diteliti dengan lebih lanjut, sebelum ini kerajaan telah mewajibkan yang berumur 17 tahun ke atas untuk menyertai program latihan khidmat negara. Model kenegaraan sebenarnya bertujuan untuk melahirkan semangat perbadalan dalam sanubari remaja daripada masyarakat majmuk yang bakal menjadi pemimpin di masa hadapan. Selaras dengan model kenegaraan yang dijalankan, para remaja yang berbilang agama berpeluang untuk bekerjasama dalam berbagai aktiviti seperti peribahasa, bagaau dengan tebing. Justru, perbadalan dapat disemai melalui aktiviti perkumpulan tersebut. Sebenarnya tidak dapat disangka lagi bahawa PKN turut memainkan peranan dominan dalam iktizam membentuk perbadalan kaum. Sebagai konklusinya, dapatkan disimpulkan bahawa keamanan dan kemakmuran sesebuah negara perlulah bergantung kepada seluruh rakyatnya. Pelbagai pihak harus bergerak sekata bersama iktizam mencapai keharmonian dan perbadalan antara agama di negara ini. Bab kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Itu saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.